Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar tajuk 24 perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Mari kita lihat negara-negara yang terlibat di Asia Tenggara. Yang pertama, Filipina. Yang kedua, Burma. Yang ketiga, Vietnam. Yang keempat, Indonesia. Akhir sekali ialah Thailand. Thailand ni semangat nasionalismenya berbeza berbanding negara-negara Asia Tenggara yang lain. Okey, kita mulakan perbincangan kita nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina ni dimulakan oleh Jose Rizal ataupun Jose Rizal, Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Pada permulaan ataupun peringkat awal berlaku gerakan propaganda, iaitu menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Spanyol. Kamu tahu kan tu kenapa Jose Rizal mau buat macam tu? Supaya taraf kehidupan rakyat Filipina sama seperti rakyat Spanyol, itu golongan imperialis barat pada ketika itu. Akhirnya Jose Rizal telah menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892 yang bertujuan mendesak kerajaan Spanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Namun demikian, gerakan ini gagal. Kegagalan propaganda di tahap pertama menyebabkan gerakan nasionalisme di Filipina lebih radikal. Kita tengok siapa pemimpinnya nih, Bonifacio ataupun Andres Bonifacio, menubuhkan Katipunan yang bertujuan menuntut kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Apa yang dia buat? Dia telah tubuhkan Katipunan. Kemudian dari Katipunan itu dia telah membuat satu akhbar kekalayan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Bonifacio dan Aguinaldo telah memimpin Katipunan untuk melancarkan revolusi di Filipina pada tahun 1896. Namun usaha ini gagal. Seterusnya, Aguinaldo pula bekerja sama dengan Amerika untuk mengusir Spanyol. Berjayakah? Ya, berjaya. Demikian, Amerika Serikat terus menjajah Filipina. Bab kata orang, keluar daripada mulut singa, keluar sampai masuk ke mulut naga. Boleh kamu kata begitu? Boleh. Bab kata orang, disangkakan hujan hingga petang. Gitulah kan. Bab kata orang, keluar dari mulut naga. Kenapa gagal? Karena Amerika Serikat tidak mengiktiraf kemerdekaan Filipina. Oleh itu, golongan nasionalis di Filipina telah mengubah strategi perjuangan mereka dengan cara diplomasi dan diharapkan pendekatan ini berkesan. Oleh itu, apa yang kita lihat, Sergio Osmeña yang merupakan pemimpin Parti Nasionalis telah dipilih menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina 1907 dan akhirnya menuntut kemerdekaan sehinggalah Perang Dunia Kedua. Nasionalisme di Burma pula, pertama, kelas menengah, kami muda ataupun dikenal sebagai pongi, golongan takin ataupun siswa universiti dan golongan petani. Kan nasionalisme di Burma ini timbul karena timbulnya satu kesadaran akibat ataupun berpunca daripada sistem pendidikan yang diberikan kepada penduduk Burma. Dan akhirnya apa yang kita lihat, mereka telah menumbuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906 untuk yang bertujuan untuk mengekalkan tradisi. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kebudayaan Burma. Untuk membangkitkan lagi rasa ataupun semangat nasionalisme, mereka gunakan isu kasut supaya menyemarakkan lagi semangat ini terhadap rakyat Burma. Seterusnya, gerakan mereka lebih radikal lagi apabila golongan ini dipimpin oleh Yu Bape yang telah menamakan gerakan mereka sebagai Majelis Persatuan Burma yang mengedepankan tentang perkara-perkara yang berkait dengan bangsa Burma yang perlu diperjuangkan pada ketika itu. Akhirnya berlaku satu revolusi pelajar. Mereka menuntut ditubuhkan satu universiti untuk orang Burma. Golongan Sami Buddha pula telah menubuhkan Majlis Am Sangha Samati. Golongan Sami Buddha pula menubuhkan Majlis Am Sangha Samati dan mencetuskan pemberontakan Sayasan. Kenapa dikenali pemberontakan Sayasan? Karena ketua pemimpin ini dikenali sebagai Sayasan yang merupakan bekas seorang pongi dan seterusnya mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan berbagai yang telah diperkenalkan oleh British. Perkembangan nasionalisme lebih rancak lagi berlaku apabila adanya Perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan Burma dari India. Perlembagaan ini merangsang ke arah berkerajaan sendiri. Golongan Takin menubuhkan Parti Dobama Asiawan yang bermaksud
kami orang Burma untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pemimpin tersebut bernama Aung San Suu Kyi dan UNO yang menggelar diri mereka sebagai golongan takin. Dan akhirnya Dr. Ba Maw memenangkan pilihan raya pada ketika itu, yaitu pada tahun 1937, dan dilantik sebagai Perdana Menteri yang Burma yang pertama. Bagaimana pula nasionalisme di Vietnam? Nasionalisme di Vietnam muncul akibat daripada perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi dengan kedatangan imperialis barat. Siapa tu? Itulah kerajaan Spanyol. Okey, jadi orang-orang Vietnam pada ketika itu dipimpin oleh golongan bangsawan dan juga golongan Mandarin. Mereka mahu memperjuangkan pemulihan dalam sistem pemerintahan beraja, dan juga muncul gerakan dan muncul juga golongan intelektual yang meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti Prancis pada ketika itu. Mereka rakyat Vietnam pada ketika itu disatukan melalui dua parti. Yang pertama, Vietnam Quoc Dang Dang ataupun Parti Nasionalis Vietnam di bawah pimpinan Nguyen Tai Hoc. Satu lagi, Parti Komunis Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Parti Vietnam Quoc Dang Dang berteraskan demokrasi, nasionalis dan sosialis, dan telah melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir Perancis daripada Vietnam. Tapi revolusi ini gagal kerana pemimpinnya telah ditangkap dan akhirnya telah dibunuh. Gerakan nasionalisme di Vietnam tidak terhenti pada ketika itu. Diteruskan oleh Parti Komunis Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh yang saya cakap tadi. Apa yang dia telah buat ialah telah menentang kerajaan Perancis sehinggalah berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai presiden pertama di wilayah tersebut, dan seterusnya membentuk gerakan untuk menentang Barat sehingga membentuk Republik Vietnam pada tahun 1976. Di Indonesia ni, gerakan nasionalisme kita boleh lihat dalam dua fasa. Fasa yang pertama dicetuskan oleh seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Apa yang dia ingin perjuangkan adalah memajukan pendidikan terutama kaum wanita. Melalui dia telah menulis buku yang bertajuk Hilanglah Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Okey, yang mengetengahkan tentang kemunduran bangsa Indonesia dan sikap Belanda yang menindas ramai rakyat Indonesia pada ketika itu. Pada peringkat kedua, gerakan nasionalisme di Indonesia diteruskan oleh gerakan Muhammadiyah. Apa tujuannya? Untuk mempertahankan agama Islam dan juga daripada ancaman sekulerisme. Keadaan semakin hebat lagi apabila muncul seorang tokoh yang hebat pada ketika itu yang diberi nama Soekarno. Beliau telah memimpin Parti Nasionalis Indonesia ataupun yang dikenali sebagai PNI. Kemudian Soekarno telah mengukuhkan perjuangan di Indonesia dan akhirnya gerakan ini telah membawa kepada kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme di Thailand berbeza. Kenapa saya katakan berbeza? Karena kalau di negara-negara Tenggara yang saya sebut tadi, contohnya Indonesia, mereka menentang Belanda. Di Vietnam, mereka menentang Perancis. Filipina menentang Spanyol. Tetapi di Thailand, mereka menentang pemerintahan beraja. Karena pemerintahan beraja pada ketika itu lemah. Okey, kita lihat peringkat pertama. Okey, nasionalisme di Thailand bermula dengan kemunculan dua raja yang terkenal, yaitu Raja Mongkot dan Raja Chulalongkorn. Apa yang mereka buat? Sebenarnya dua raja inilah yang membawa kepada kemajuan Thailand. Ya, okey. Raja Mongkot telah membina hubungan baik dengan negara-negara Barat, seperti British, Amerika Serikat, Perancis, dan Baginda telah membuat bermacam-macam pemodenan dan melaksanakan birokrasi Barat, terutama dalam bidang-bidang yang penting di dalam kerajaan. Contohnya dalam bidang keuangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan, dan polis. Keadaan ini telah menyebabkan Thailand maju berbanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Dan usaha Baginda ini telah diteruskan oleh anak Baginda, yaitu Raja Chulalongkorn. Dan perkara inilah yang mengekalkan Thailand bebas daripada penjajahan pihak asing. Okey, tetapi di peringkat kedua, apa yang berlaku di Thailand? Rakyat bangkit menentang raja mereka, yaitu bernama Raja Wajirawut. Kenapa rakyat menentang pada ketika itu?
kerana rakyat gelisah sebab kerabat diraja terlibat dalam politik secara langsung. Keadaan ini menyebabkan naik Pridi Panemyong dan Field Marshal Fibol Songgram menubuhkan parti rakyat dan melancarkan revolusi pada tahun 1932. Dalam revolusi tersebut, mereka berjaya menamatkan raja berkuasa mutlak. Namun demikian, mereka masih lagi meletakkan kuasa raja di kedudukan yang paling tinggi. Seterusnya, gerakan nasionalisme di Thailand, mereka fokus kepada campur tangan orang Cina dan orang Barat dalam bidang ekonomi. Mereka tidak berpuas hati dengan penguasa orang Cina dan orang Barat dalam bidang ekonomi. Jadi untuk itu, apa yang Perdana Menteri Fibol Songgram buat, menyekat ekonomi yang dikuasai oleh orang Cina dan menggalakkan penyertaan golongan bumi putra dalam bidang ekonominya. Semasa Perang Dunia II, Thailand telah bekerja sama dengan Jepun dan inilah yang mengekalkan Thailand tidak dijajah oleh mana-mana kuasa asing, sama ada kuasa barat ataupun kuasa timur.